In fact, kartun pun kita nak kena memilih kartun apa untuk anak-anak kecil untuk tengok. Nak kena pantau betul-betul lah. No violent cartoon. When I say violent cartoon means kalau say ada Tom and Jerry violent ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Seikhlas Ramadan ini dibawa oleh Bapak Kau punya podcast. Ribuan terima kasih kepada Bapa Hebat SG kerana terus sokong saya untuk menjalankan podcast ini. Alhamdulillah. Hari ini episod yang ke-16, 15 Ramadan Ustaz. Fui, dah setengah Ustaz. Dah boleh baca doa kunut tau. Ya ke? Alhamdulillah. Dapat tengah bulan Ramadan ni. Dia dah kalau sembahyang witir dia ada baca doa kunut. Okey. Dah boleh dah ni ni dah boleh ni. Dah boleh alhamdulillah. Baik. Hari ini 15 Ramadan. Baik, terima kasih saya kepada ustaz. Selalu saya berseluruh berbual dengan ustaz ni. Dah macam geng pula. Alhamdulillah ustaz, terima kasih. Daripada Abi Al-Khatib Basyarahil Islamic Singapore, One Stop Islamic Center, Islamic Services. Betul tak? Betul. Daripada ke umrah, haji, teknik pula apa? Teknik. Jenazah. Members Usrati. Dan ustaz ada kelas-kelas lagi ustaz lagi, alhamdulillah. Ustaz kelas Fardu Ain lah. Kelas macam-macam. umrah. Betul, umrah lagi macam-macam. Alhamdulillah. Baik, terima kasih ustaz. Saya sengaja saya tegurkan masa yang kelas-kelas tu Sekarang dululah waktu COVID time memang ada all this enhancement or enrichment classes, tak boleh pergi kelas. Diorang buat Zoom sana, Zoom sini, Zoom. Sekarang Zoom dah hilang, dah Zoom dah habis dah. Dia punya share pun dah turun. Dah turun. Dah habis. Sekarang hari ni topik kita fatherhood in the digital age ustaz. Navigating the challenges of parenting in an increasing digital world. Macam mana and fostering a healthy screen time lah dengan anak-anak. Satunya senang cakap daripada buat lah kata orang tu. Bila seorang ayah dengan ibu, mungkin zaman saya dengan anak saya tak begitu sangat, tak begitu ketara. Masih ada tapi tak begitu ketara sangat. Sekarang is very challenging. Pasal sebagai mak, ayah nanti kadang saya nampak bila keluar ajak makan, makanan dah siap, first dia letak anak dekat apa tu, child seat, dia letak. Tu dia mainkan YouTube. Dia anak dia nanti bila pak nak makan pun nak kena tengok YouTube baru. This masya-Allah. As a adult is a bad habit for me. I pun sama. Pasal dah alam bisa tegar biasa, nak makan mesti nak tengok something. Sampai saya nak tidur pun mesti nak tengok something, baru saya boleh terlelap. Kalau tak, saya tak terlelap. So I can see the effect which is bad for me. But I think for budak-budak is also very hard lah. But kita tak boleh salahkan mak apa. I don't know. Because it's hard for them. Nanti kadang budak tu menangis. So the easier way is letakkan tu benda, kasihan orang, layankan orang. Saya nak mencelah kat situ juga. This is my daughter, Maria, 11 years old. Pada awal peringkat dia lahir, memang waktu tu pun tengah before COVID bermakna gadget ni dah memang jadi sebati dengan kita kan. Kita semua our hand. Correct. Tapi dia akan menjadikan negative impact kepada anak-anak yang masih lagi muda yang engage dengan gadget. Correct. So my family doctor yang nasihatkan kita, gadget ni is not healthy for the young kids. In fact, kartun pun kita nak kena memilih kartun apa untuk anak-anak kecil untuk tengok. Nak kena pantau betul-betul lah. No violent cartoon. Violent cartoon means kalau say ada Tom and Jerry violent ke? Tak lah. Kalau ada sekarang kartun pun bukan macam dulu tau. Dulunya Captain Planet kan. Teletubbies. Jadi betul. Sekarang punya kartun dia bukan dia pukul-pukul. Jadi kalau you give that kind of exposure kepada budak-budak, dia akan ikut, dia akan buat, dia akan apply to the in the real world. Nombor dua, bila doktor kata dengan saya jangan kasih gadget, sebab gadget juga saya tengok anak Zara for example, in fact me dengan my wife agree that
kita tak kasih gadget kepada anak saya waktu dia kecil-kecil sampai dia meningkat dewasa. Sebab sekolah sekarang semua everything semua gadget. Betul. Primary 1 sampai ke anak saya kena pakai kacamata. Myopia. Myopia. Anak saya tengok TV dia gini, kecil kecil mata dia. Saya cakap dengan dia tak disalahkan. Waktu anak saya primary 1 dah COVID period. Okay. So everything semua lockdown, circuit breaker, semua nak kena menghadap untuk skrin apa. Correct, so tak disalahkan siapa lah. Betul. Tak ada tuduh Keadaan orang. itu keadaan memaksa. Ada orang mata bersih betul, anak saya dah terus lagi ni. So dia kena pakai kacamata untuk dia. But saya cakap dengan anak-anak adik saya, anak-anak mereka semua, yang diorang kalah bila mana diorang kasih handphone untuk anak diorang. Apabila diorang nak ambil handphone daripada anak-anak diorang, anak-anak show tantrum, meradang, tak terima. Berlaku pada anak-anak diorang. Dan sekarang ni apabila saya kongsi dan saya share, sometimes saya hint a few videos yang jangan dengan senangnya kita kasih gadget kepada anak. Gantikan dengan benda-benda yang orang kata tu seperti hands on games lah. Mungkin ke toys ke apa ke yang mereka boleh pegang rasa selain daripada handphone. Dan alhamdulillah sekarang mereka lebih engaging dengan anak orang-orang, suka main secara macam main yang aside from gadget. Nampak ada interaction, ada bonding, ada engagement antara saudara-saudara orang. Ya, itu yang satunya pada saya perasan kekurangan pada anak-anak sekarang. Pergaulan dan engagement tu ada kurang sikit. Bila dia nampak budak-budak lain, dia macam tak tahu apa dia nak buat. Kita main time dulu, kita nampak budak lain, kita dah tanya awak siapa nama awak. Kita dah. Sekarang budak-budak ni kau jumpa lain, dia gini dia tengok. Kalau ada budak yang berani apa nanti diorang dah. And to them this is their safe area. Just go one side, kita diam aja. Dah, that's it. Budak-budak kecil sekarang dah tahu go next. And I find that with this gadget, diorang punya, macam tadi Ustaz cakap, ambil je diorang macam tantrum kan, meradang kan. Diorang punya tolerance levels is not high anymore. Diorang tak boleh tunggu lah. Diorang main tengok sekejap, salin. Sekejap sikit, dah boring 4 dia tukar. Slide dia tukar. Senang pada tu, swipe. So itu yang buat diorang tak dapat sabar, tak boleh sabar nak sekarang. To me lah, that's how I look it. Memang bagus, memang boleh. Cuma you have to limit time lah. Correct. Maksudnya I give it to you, but promise it's only until this time. Because after this we're going to go makan. After this we're going to go. Yes, so you promise you okay? Yes. Discipline. If no, then we take back. Discipline dengan screen time lah. Yeah. So you have to train them that lah. Yeah. I know it's hard, but yeah. I mean, as much as this mobile, this gadget is useful to us, it help us, but too much of it, it's menghayalkan, is bad for them. Tapi kalau ayah pun nak kena keep on track, ayah pun nak kena be relevant with the time. Dia tak boleh outdated, dia tak boleh terlampau advance. Dia nak kena sesuaian dengan keadaan. Contohnya sekarang everything semua news are on the go. Meaning tak payah beli surat khabar kat kedai. News will be in phone. So yes. Plus also everything semua sekolah pun now everything semua give memo also on online. Yeah. So on that part, I think we need to have the up to the trend, follow the punya trend also digital world. But don't too much sampaikan you ni boleh menjejaskan hubungan lebih, contoh dengan anak-anak, dengan isteri. Kadang-kadang isteri pun marah tengking suami sebab sibuk sangat dengan Facebook gitu. Satu part ni saya kat kedai. Baru-baru ni saya terkejut sih. Saya masuk kedai ni, isteri marah suami. Why you busy with your handphone? I'm buying something, you busy with your Facebook. Orang-orang kedai semua dah tersengih. Serius, dia tegur suami dia. Astaghfirullahaladzim. Suami dah nasib dia pakai mask. Jadi kita tak tahu siapa dia. Ya Allah, tak baik Ustaz. Tak baik. Masak dia drag daripada dalam kedai sampai luar kedai. Astaghfirullahaladzim. Which one is important? Me or the handphone? Ya Allah. Tak baik tau. Ya Allah. So dia pergi layan ni Facebook tu apa hal ya Allah. Ni bapak pun satu minta hal. Itu kita pun tak ada control lah. We have to go. We set an example. Pada saya we set an example. Of course, again, it's easy say than done. Sometimes kita pun terlalai, you know. But never worry and afraid of saying sorry, and remind them sometimes, you know, okay, I'm sorry. What I did is wrong, so I will stop it.
So at least budak-budak ni can realise, oh, okay, dia nampak bapak dia buat salah. Dia mengaku and he said don't do again. Okay. So but then make sure you must honour your word lah, you tak buat lagi. So the kids also can say, okay. Because to me, everybody make mistake. And it's okay to make mistake. You must tell your children to learn how to make mistake. Because making mistake is progressing. Correct. It's a matter of when you learn a mistake, when you make a mistake, make sure you learn it and don't do the same mistake. Then you can move forward. Then you understand. Then you can become bigger and you can mature. You know, kalau you and if you takut nak buat mistake, takut nak admit, that's where bila dia grow up, orang tu takut pula. Tak nak aku tak nak buat, nanti aku salah. Tak nak. So you must explain and expose to them. The digital world, I mean, kalau handphone memang tak boleh lepas. Tapi ada certain thing kita boleh ambil example. Makan sama-sama, handphone down. Because you need to family talk. That's the good thing. Correct. Kadang saya engage dengan family is makan, semayang sama. Kadang keluar nak hantar pergi sekolah, nak hantar pun we talk. So kadang-kadang masuk je kereta je handphone. Of course, straight. Tapi that's from I think we need to shout out to everyone so that we minimize the use of the gadget. Termasuk dengan ayah lah. Kita need to lead the example, like you said. I'm guilty of that, of course. But like what I say, it's easy said than done. But you moving forward, you have to really know how to pantau. Correct. And adjust, and explain to your son and your daughter on the good and bad of it. I think I mean, in the long term, if you keep on consistently doing it, then they can understand. Correct. And I think to replace that, game time, screen time is us. We play a part. We need to be productive. We need to be creative in handling them. In communicating them. Nak kena main game dengan dorang lah. Then they finding interesting. Kalau tidak, telefon juga balik dia. Allah. Kesian dia tu asyik kena marah je. Siapa 8 malam tu? Pengajaran untuk semua bapa-bapa, kalau keluar shopping dengan isteri tersayang, janganlah kau sibuk dengan handphone kau. Nanti kena tegur balik dah tidur luar. Ustaz dah. Baik, sampai di sini saja episod yang ke-16, 26 Mac 2024 yang bersama dengan 15 Ramadan 1445 Hijrah. Ribuan terima kasih saya ingin ucapkan kepada Jalindo paling jago. Itu dia, Jalindo paling jago. Pilihan anda, amanah kami. Anda boleh hubungi mereka di talian 92482596, WA mereka 92482596, WhatsApp mereka. Kalau ada barang-barang yang nak dihantarkan ke Indonesia, mereka boleh jalankan, ataupun daripada Indonesia nak hantar ke Singapura juga mereka boleh jalankan. Itu pasal mereka disebut Jalindo paling jago. Itu dia. Dan masih lagi bersama kami. Diorang ni kalau dah datang, diorang tak tahu nak balik. Daripada tu hari dia datang. Dan sekarang dia tiap-tiap hari dia nak datang. Masih lagi saya bersama dengan kembar, adik-adik lain rupa, lain bapak, lain mak. Itu dia. Haidir dan Noh, ataupun Noh dan Haidir. Anda boleh telefon mereka dengan talian 8118 4828. 8118 4828. Mereka ni adik-beradik lain kembar, sampaikan nombor satu je. Tapi kalau korang telefon tu nombor, dua-dua boleh jawab. Betul tak? Betul. So, apa pasal kau tak ada nombor? Mereka ada personal mereka sendiri. Tapi bila mereka berganding bahu untuk menjalankan hartanah anda, mereka kongsi satu nombor. 8118 4828. Tengok, pandai tak? Bila lupa, tanya diorang. Baik, semalam kita ada cakap pasal apa ni? Resale. Kita yang aku nak tahu ni, apa yang buat orang nak beli resale? Pasal one of them macam semalam you discuss was the grant is higher. Okay, so apa lagi yang make people want to buy resale? Besides that, if you are, kalau kenapa orang nak beli resale, ada banyak faktor jugalah. Salah satu is kadang-kadang bila diorang dah berumah tangga, dah ada family, right? They need the support of their parents to, when you are young family, then you need the support of the parents. Kadang-kadang dua-dua diorang bekerja, mak bapak nak kena dekat dengan rumah diorang. So when you buy a resale, the location actually you boleh choose where to buy. Okay, that's one of the factor. You don't have to wait also until 3-4 tahun
Right, Even if walaupun dengan extension pun, kalau the seller minta extension, usually within 3 to 7 months you ada dapat rumah dah. So that means within a year you can get yourself a house already. Yes, and then another factor is kalau rumah tu kalau dah baru diubah sesuai, I mean just renovated. So it's a plus point for them lah. They save on renovation cost also. But there is also disadvantage lah buying resale. Sometimes there could be COV lah, right deh? Betul. But let's say kalau orang tengok rumah tu suka, and then rumah you don't have to spend anything. Let's say the COV say about 20,000. I would advise it, if you really like the house and you have the money, go for it. Because why? Kalau renovation nowadays can cost you what, 50, 60,000? 20 tak lepas. 20 tak lepas sekarang. Toilet, dapur dah cover dah. Itu dah ini kan. Correct. Yeah. Right. And then you don't have to go to the hassle of waiting for your house nak siap semua. Right. Ya, betul. That's another good point lah. So basically rumah dah siap, tinggal move in aja Yes. lah. Okay. That's good. So apart from higher grant, bigger amount of grant, of course nearer to the parents is one of the factor. But you must understand betul kalau renovation now is high, but first timer buyer, I mean all of us have been through that cycle before. Baru habis kahwin kadang-kadang mana nak dapat lagi 20,000 kan? Yeah, you're right. Betul Correct juga, so betul that juga. is also a negative side of it lah. Betul. Okay, that's a tough part also lah. That is a tough part also lah. That's why kadang-kadang bila nak beli rumah first timer buyer, kadang-kadang orang cakap orang nak buat sendiri. Okay, alhamdulillah kalau boleh, tapi lagi bagus if you engage realtor lah. So from there we can actually advise you whether rumah ni ada COV ke tak ada COV. Okay, I think we're going to talk about that in the next episode. I really want to touch on that because nowadays a lot of yang pandai. A lot of them yang pandai. Memandai-mandai. Itu terpulang masing-masing lah. Tapi Like what pandai you lah. just say, like, oh, diorang nak beli rumah sendiri. And then they can, some of them when I hear, they can literally say, they don't do anything. They just bring there, see the house. I send the paperwork lah, apa kena baru. Macam betul kau buat paperwork? Yes. Macam betul, kita boleh buat paperwork kan? I mean next episode nanti aku explain lah. We will explain to you why it is better and sometimes it's cheaper also to engage a realtor. Well, actually, there's a lot more I want to talk about resale though. No, so maybe we keep that in touch, okay? Yeah. Why you need to engage, okay? Just before we end the episode, Okay. we must talk to that, okay? Okay, terima kasih sekali lagi. Itu dia Nur dan Haidir bersama kami di sini di Seikhlas Ramadan episod yang ke-16. Terima kasih Nur dan Haidir. Kita jumpa lagi esok. Sama-sama. Esok datang lagi apa? InsyaAllah. Datang. Kalau dijemput kita datang lah kan. Boleh buka kat sini ya. Ada makan Office tak long. Kau dah datang. Hari-hari kau datang. Baik, terima kasih. Baik, sampai di sini saja Seikhlas Ramadan bersama dengan anda di bawahan oleh Bapa Hebat.sg di Bapa Kau punya podcast. Kita ketemu lagi esok. Akhir kata saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.